Alright, so dah ready. So dalam video kali ni kita nak sambung balik sharing kita for folder newbies. Okay, dalam video sebelum ni, okay, kita dah tunjukkan macam mana kita nak transform kita punya basic information daripada kurung pola kurung moden kepada pola kurung berpesak. Okay, tapi dalam video kali ni kita nak sambung balik sebabnya kurung berpesak ni actually dia ada 4 jenis. Okay, yang pesak buluh kita dah terangkan dalam video sebelum ni. So dalam video kali ni kita nak cover untuk 3 lagi jenis pesak, which is kita ada pesak gantung, riau dan juga pahang. So dalam video ni kita tunjuk dia punya range nilai untuk pesak, macam mana dia nak buat kiraan untuk pesak atas, tengah dan juga pesak bawah yang tally ataupun bergantung depending on bahagian dada, pinggang dan punggung. So sekejap lagi Abel akan linkkan dengan video ni, and for those yang nak dapatkan pola untuk jimat masa, untuk jimat tenaga dan tak nak pening-pening kepala fikir pasal formula, you boleh dapatkan printed pola kita di beg kuning dekat bawah. Dalam TikTok ada beg kuning, ataupun you boleh dapatkan pola di Able Tailoring. Just 10 potong pola, terus tekap atas kain, video guidance untuk letak pola atas kain, potong kain sehingga menjahit lengkap satu baju pun kita dah sediakan for those yang dah dapatkan pola. Okay, so dah dapatkan pola, cepat-cepat klik beg kuning dekat bawah. Sekejap lagi Abel akan attach video, linkkan video untuk kiraan pesak for 3 design yang lain. Okay, kita recap sikit. Sebelum ni kita dah belajar macam mana kita nak transform daripada kurung moden kepada kurung pesak, di mana dekat situ kita belajar cara buat kiraan untuk pesak buluh sahaja. Okay, pesak buluh yang ada kekek. Sekarang ni kita nak belajar macam mana nak modify bahagian pesak tu menjadi pesak pahang, riau dan juga pesak gantung. So untuk draft kali ni Abel akan Abel tak ulang balik cara nak buat kiraan bahagian dada, pinggang, punggung. I just salin balik sahaja. Okey, nilai yang kita dah dapat daripada draft sebelum ni. Sebelum ni kita dah kira bahagian dada kita dapat 9,5. So kita tandalah dekat mana point 9,5 tu. Pinggang kita dapat 9, punggung kita dapat 10,5. So kita tanda dulu, and then kita tengok bahagian bahu. Bahu kita 7,5. Jadi kita akan gariskan lurus daripada atas ke bawah 7,5. Lepas tu kita akan kira baki. Baki yang dekat tepi tu berapa. So sebab baki itulah yang menentukan nilai pesak kita nanti. So dada 9,5 tolak 7,5 kita dapat 2. Okey, beza dia kita dapat baki 2 dekat pesak atas. So pesak tengah tu iaitu bahagian pinggang, 9 tolak dengan 7,5 kita dapat beza dia 1,5. And then punggung 10,5 tolak dengan 7,5 baki kita dapat 3. Jadi kita tanda baki-baki tu. Okey, baki-baki ni lah yang menentukan kita punya nilai pesak. Tapi untuk bahagian pesak, untuk design pesak ni kita akan buat design yang agak sedikit longgar. Okey, berbanding kurung moden. Sebab tu baki yang kita dah kira tadi tu 2, 1,5, 3 tu kita tambah another 1/2 inci untuk dia bagi macam loose sikit lah. Okey, lebih longgar sedikit berbanding yang moden. Jadi kita dapat nilai 2,5, 2 dan 3,5. Tapi please remember, nilai yang kita kira 2,5, 2 dan 3,5 ni hanya nilai minimum. Bermaksud nilai minimum ni akan berubah masa kita decide untuk buat design-design pesak nanti. Kiraan yang tadi yang kita buat tadi masa kita nak modify, okey, daripada moden kepada pesak. Macam mana pula kalau ada orang kata saya tak nak transform, tak nak melalui proses transformation tu, nak terus buat pola untuk pesak. Remark notes dekat sini. Contoh macam you punya dada 35 tambah sehingga 5 inci kelonggaran. Jangan terkejut rasa macam 5 inci kelonggaran tu terlalu besar. No, sebab kita sekarang ni tengah buat design baju kurung tradisional, which is dia punya kelonggaran boleh sehingga 6 inci kelonggaran macam tu. Jadi sekarang ni Abel ambil minimumnya lebih kurang 5 inci kelonggaran. So 35 ketat tambah 5 inci kelonggaran bahagi 4 dapat 10. 10 inci ni kita tolak dengan kiraan bahu. Nilai bahu kita 7,5. Jadi 10 tolak 7,5 dapat 2,5. Jadi nilai dia samalah, okey, dengan nilai baki pesak bahagian dada yang kita dapat tadi tu, 2,5.
So you buat konsep yang sama untuk pinggang dan punggung, you akan dapat nilai minimum yang sama macam kita kira tadi tu. Okey, lepas kita dah dapat nilai minimum tu, okey, kita save sekejap nilai tu. Sekarang ni kita buat labuh pesak yang sama. Okey, Abel akan tunjukkan dulu pesak pahang, tapi get ready untuk gantung dan riau jugalah. Okey, paras bahagian dada yang sama, paras bahagian pinggang yang sama, labuh pun sama. Jadi kita akan dapat bentuk macam ni. And then untuk pesak pahang, okey, kita selesaikan bahagian pinggang dulu. Okey, bahagian pinggang tadi tu kita dapat nilai minimum 2. Okey, so kita tanda bahagian pinggang tu masuk dia tu, okey, curve in dia tu 2 inci. Okey, untuk bahagian pesak atas, nilai minimum yang kita dapat ialah 2,5. Tapi kalau you all tengok, beza antara 2,5 dengan 2, bezanya hanya 0,5 inci. Jadi bila kita nak buat pesak dia tu, curve dia tak berapa cantik sangat. Jadi sebab tu Abel kata nilai 2,5 tu hanya nilai minimum sahaja. Okey, kita boleh besarkan dia. Macam sekarang ni Abel nak besarkan jadi sehingga 3 inci. Okey, so pesak atas dapat 3 inci, yang tengah tu kita dapat 2 inci. Jadi bila kita sambungkan 3 inci dengan 2 inci, so dia nampak lebih cantik sikit lah. Okey, so kita buat curve in dekat situ. Biasanya Abel akan bahagi 2, then kita akan curve in sikit 0,5 inci dekat situ. Okey, dan untuk hujung pesak tu, okey, boleh buat nilai 6 ke 8 inci. Pesak bawah ni, it depends on you. Kalau you rasa macam you nak buat style yang kembang sikit, then you boleh kembangkan sehingga 10 inci. Semakin kembang, okey, pesak tu semakin ada kenaikan dekat hujung baju. Berapa kenaikan dekat sisi pesak tu bergantung kepada garisan bahu ke bawah. Okey, you nampak dekat garisan bahu ke bawah tu, Abel ada naikkan 0,5 inci dekat situ. And then kita letak pembaris curve, kita curvekan dia. So now kita dah dapat pesak pahang. Tapi pesak pahang bahagian dekat paras pinggang tu tiada pemisah, okey. Dia satu lurus ke bawah terus. Dan sekarang ni kita nak buat pesak gantung. So apa beza pahang dengan gantung? Nilai 3 masih sama. Nilai 2 dekat paras pinggang pun masih sama. Nilai hujung kembang hujung pesak pun masih sama. You boleh buat 6 ke 8 inci. Bezanya dekat bahagian paras pinggang tu. Okey, paras pinggang tu kita akan serongkan, naikkan 1 inci ke atas dan serongkan dia. So yang itu sebagai bahagian pemisah. Okey, kita akan pisahkan bahagian atas dengan bahagian bawah. Okey, now kita nak buat untuk pesak riau. Pesak riau ni, dia just slightly different sikit je daripada pesak gantung. 3 masih sama, 2 masih sama. Hujung tu, okey, untuk riau, hujung you boleh buat kembang lagi, okey. Antara 8 ke 10 inci. And then bahagian serong pemisah antara bahagian atas dan bawah juga 1 inci, sama dengan pesak gantung. Tapi untuk riau, bahagian bawah tu kena buat pola yang dilipat 2. Dan untuk riau ni disebabkan dia punya kembang pesak bawah tu 8 ke 10 inci, agak besar. Jadi ada tailor yang dia trim. Okey, trim bahagian badan tu, dia akan trim masuk dalam 1 ke 1,5 untuk mengelakkan alunan yang terlampau banyak di bahagian sisi. So dia akan slightly masukkan sikit ke bahagian badan. So dia akan trim badan tu sikit dalam 1 ke 1,5. Okey, yang ni Abel dah colourkan, okey, supaya kita nampak perbezaannya. Untuk pahang dia satu terus straight ke bawah, tiada pemisah. Untuk gantung sama dengan pahang tapi dia ada pemisah, okey, bahagian atas dan bawah. Untuk riau dia ada pemisah yang sama dengan gantung, atas dan bawah. Cuma riau bahagian bawah tu perlu dilipat 2. Okey, settle dah untuk bahagian pesak. Tapi kalau kadang-kadang bila you all join mana-mana sharing daripada cikgu-cikgu lain, mungkin you all akan nampak pertukaran istilah. Okey, ada orang panggil pesak pahang tu sebagai pesak gantung, ada yang tukar jadi gantung tu jadi pahang, ada yang kata riau tu ialah pahang. Jadi don't worry, tak ada yang salah, tak ada siapa-siapa yang salah. Okey, istilah-istilah ni actually agak mengelirukan. Jadinya ada orang panggil itu, ada orang panggil ini. So don't worry, kalau ada customer datang dekat you, okey, nak minta you buat pesak gantung, okey, tunjuk design tu dekat dia. Okey, ataupun minta dia tunjukkan design tu dekat you, design mana yang dia nak buat tu dekat you. So you tengok dekat situ, oh dia nak buat design ni sebenarnya. Sebab
ada orang dia bertukar-tukar dah istilah kita ni. But don't worry, should be no problem dah dekat bahagian situ. Janji tahu buat pola dan tahu jahit.